Cadangan Sabah Investment Plan SIP oleh Invest Sabah akan dikemukakan kepada Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan sebelum mencadangkannya sebagai input rasmi kepada Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, SIP menggariskan pelan hala tuju jelas untuk meletakkan Sabah sebagai destinasi pelaburan kompetitif dalam tempoh 2025 hingga 2030. Tujuannya memastikan agenda pelaburan negeri bergerak seiring sasaran pembangunan ekonomi. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Invest Sabah. Datuk Iwan turut menyampaikan wawasan kementerian termasuk perancangan promosi pelaburan ke pasaran global. Dalam masa sama menyelaras peranan promosi pelaburan antara Invest Sabah dengan Badan Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Negeri Sabah Sedia terutama dalam memajukan taman-taman perindustrian. Persekutuan Industri Sabah FSI berhasrat untuk bekerjasama dengan persatuan-persatuan industri lain bagi membolehkan masalah dihadapi disuarakan terus kepada kementerian berkaitan untuk penyelesaian. We want to work with other associations who might face similar problem when it comes to industrialization. And this is where we will bring forward the problem or potential issue to the kementerian so we can resolve it together. And then there's also opportunity for us to have many dialogues with the ministers so we can resolve issue. Hasratnya turut mendapat sokongan penasihat FSI Dr. Jess Lim Ting Yi. We hope that we can work together with him and his ministries to expand development of industries and creating more jobs because we have lots of opportunity here, especially resources. FSI mempunyai lebih 200 ahli dengan jumlah syarikat melebihi 500 buah. Setiap syarikat mempunyai kepakaran luas dalam pelbagai bidang termasuk teknologi, komputer dan teknologi buatan AI selain rangkaian antarabangsa yang mampu menyokong usaha kerajaan. Ribuan penduduk di kawasan utara Kota Kinabalu kini boleh menarik nafas lega selepas sekian lama berdepan tekanan air rendah dan gangguan bekalan air. Ini selepas loji rawatan air LRA Telibung 2 yang dinanti-nantikan telah siap sepenuhnya bagi memenuhi keperluan penduduk. Perkongsian bersama Alicia Ornella Michael. LRA Telibung 2 merupakan antara loji utama Jabatan Air Negeri Sabah JANS. Ia dibangunkan dalam 2 fasa, setiap satunya berkapasiti 80 juta liter sehari. Dia akan membekalkan air ke kawasan Manggatal dan juga Inanam, bahagian utara Kota Kinabalu lah. Sementara itu untuk Telibung 2 fasa 1, dia akan membekalkan air ke bahagian Sepanggar, KKIP, Jalan UMS, termasuk juga Kingfisher dan Hospital Likas. Dengan terbinanya loji ini, aktiviti ekonomi untuk kawasan-kawasan sasaran itu akan meningkatlah, terutama dari segi aktiviti perniagaan, perindustrian dan juga pelancongan. Impaknya jelas dirasai. Kawasan yang kerap berdepan gangguan bekalan air sebelum ini, termasuk Universiti Malaysia Sabah UMS, kini menikmati tekanan air lebih stabil. Siap dibina pada 23 Julai 2025, loji fasa kedua ini menggunakan sistem automasi lebih menyeluruh berbanding LRA Telibung 1. Membolehkan operasi lebih cekap dan kurang bergantung kepada proses manual. Sebenarnya loji ini mula beroperasi pada Disember 2023, tetapi masa itu pipe kita belum siap, cuma loji yang siap. Jadi pada bulan Ogos 2025, pipe kita sudah siap. Jadi di sana kita dapat lihat kesanlah di mana kawasan-kawasan seperti Sepanggar dan isu di UMS telah selesailah.
sejak mula beroperasi pipe untuk projek ini. Loji ini turut dilengkapi sistem takungan khas sebagai bekalan sokongan. Ia menjadi sumber alternatif ketika paras sungai rendah atau keruh dan mampu membekalkan air untuk tempoh 1 hingga 2 bulan. Sekarang ni Alhamdulillah berjalan lancar. Air tu sejak loji 2 tu sudah bagus. Terus masalah catungnya air ni matilah. Terima kasihlah kepada kerajaan sudah memperbaiki loji 2 tu. Bila sekarang yang currently lah sekarang ni dia ada okey sudah, air selalu ada, cuma mungkin bila hujan teruk tu air keruh lah di tempat di tangkungan dorang tu kan, air pandai keruh jadi ada catuan lagi kadang, tapi sangat jarang lah, mungkin dalam 1 bulan 1-2 kali lah. Kalau dulu setiap bulan memang hari-hari jatuh kami 30 hari lah catuan air macam. We hope that yang loji akan buat something so improve this area lah. Now it's overall okay. 2 projek masa depan kini sedang diteliti pihak JANS bagi memastikan bekalan jangka panjang. Antaranya skim bekalan air Ulu Padas dan pembinaan empangan papar. Dengan siapnya Telibung 2, bukan sahaja kapasiti rawatan air meningkat, tetapi ia membawa sinar baharu kepada ribuan penduduk yang sudah lama menunggu bekalan air lebih stabil. Elisha Ornella Michael, RTM. Sebanyak 2,550 unit darah berjaya dikutip Hospital Daerah Beaufort bagi tempoh Januari hingga November lalu. Ia hasil pelaksanaan kempen derma darah anjuran bersama pelbagai pihak termasuk NGO dan syarikat swasta. Menurut pengarah Hospital Daerah Beaufort, Dr. Sutarsan, dalam tempoh tersebut, kira-kira 7,650 pesakit mendapat manfaat darah berkenaan. Justru beliau mahu lebih ramai tampil menderma darah bagi membolehkan lebih ramai golongan memerlukan dibantu. Beliau berucap dalam program sepetang bersama 23 pejuang thalassemia Beaufort dan apresiasi penganjur aktif daerah Beaufort. Program bertujuan meraihkan sekaligus mengeratkan silaturahim antara pejuang thalassemia, petugas hospital dan penganjur paling kerap mengadakan kempen derma darah. Terdahulu, Dr. Sutarsan menyempurnakan Majlis Prapelancaran Pusat Pendermaan Darah Hospital Beaufort. Pusat ini dipindahkan ke lokasi paling depan hospital bagi memudahkan orang awam menderma darah. Penggunaan beg plastik sekali guna di semua kawasan Taman-Taman Sabah TTS adalah dilarang berkuat kuasa 1 Januari 2026. TTS menerusi kenyataan memaklumkan larangan ini dilaksana bagi melindungi alam semula jadi dan hidupan liar, khususnya ekosistem marin dan hutan daripada pencemaran serta kerosakan jangka panjang. Justru, TTS menasihatkan para pengunjung untuk membawa beg mesra alam semasa melawat ke kawasan taman. Usaha ini adalah sebahagian komitmen TTS dalam pemeliharaan alam sekitar serta menyokong inisiatif kelestarian global. TTS adalah sebuah agensi yang bertanggungjawab mengurus kawasan perlindungan taman laut dan darat di Sabah. Terdapat 5 pulau sering dirujuk di bawah pentadbiran TTS, terutama yang terletak dalam Taman Tunku Abdul Rahman, iaitu Pulau Gaya, Pulau Manukan, Pulau Sapi, Pulau Mamutik dan Pulau Tiga. Kawasan pentadbiran lain di bawah TTS termasuklah Taman Kinabalu, Taman Pulau Tiga dan Taman Marin Tun Mustapa yang mempunyai pulau-pulau lain di bawah bidang kuasanya. Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat PMTTD meraihkan Panglima Tentera Darat ke-30 Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan melalui perbarisan penuh istiadat di Kem Lokawi. Perbarisan di Padang Kawat Regimen ke-6 Artileri Diraja itu melibatkan 27 pegawai dan 450 anggota lain-lain pangkat daripada 8 detasmen bawah naungan PMTTD. Dalam ucapannya, Tan Sri Hafizuddin menyifatkan lawatannya ke Sabah amat bermakna kerana negeri ini merupakan lokasi penting dalam perjalanan kerjaya beliau, termasuk ketika mengetuai 5 brigad dan 5 division. Penganjuran perbarisan ini mencerminkan kesiapsiagaan berterusan tentera darat dalam mempertahankan kedaulatan Malaysia Timur.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Bisu selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arba'in. Salam Malaysia Madani.